Okey, ini mengenai kuasa, iaitu kuasa boleh mengkorupsikan, boleh menzalimi pihak yang mudah dipijak, makhluk yang lemah. Jadi dengar tafsir Nabi Sulaiman yang Apek belajar dari seorang sahabat yang lebih mengetahui. Baru-baru ini kita digemparkan dengan satu kes yang menyayat hati, ya. Dikatakan seorang pelajar remaja tingkatan 5 pada hari Jumaat dalam perjalanan ke masjid untuk solat dilanggar oleh kenderaan yang dibawa oleh seorang pegawai polis yang berpangkat senior lah, dan diheret berapa meter. Jadi buat masa ini berita khabar bertebangan sini sana, tetapi saya nak komen dari satu sudut yang lebih umum, iaitu ada satu ungkapan, power corrupts, absolute power corrupts absolutely. Iaitu kuasa bisa melakukan kezaliman, kerakusan, korupsi, dan kuasa yang terlalu mutlak akan terjadi korupsi, kerosakan, fasad atas muka bumi yang terlalu mutlak sekali. Tetapi ini adalah perbualan antara malaikat dengan Allah. Bila Allah kata nak letak seorang pengganti, itu Adam, itu manusia yang ditiupkan roh dan diberikan akal. Dalam sejarah evolusi manusia itu cerita lain. Kita pergi pada satu tafsir yang Apek baru dengar berapa minggu lepas dari seorang sahabat yang sentiasa tadabbur Quran. Dia cerita tentang kisah Nabi Sulaiman, kisah semut yang kita semua tahu, ya, iaitu Nabi Sulaiman bisa dikatakan mendengar semut, ya, tetapi tafsirnya ialah dia bukan dengar secara fizikal, dia prihatin, dia sedar, dia perhati tentang makhluk yang lemah, ya. Kita tak kira apa keadaan, kita ada pangkat, kita ada keadaan, kita ada keselesaan, ada tak kita perhati mereka yang kurang bernasib baik, mereka yang ditindas, mereka yang tak boleh bersuara, tak ada kena mengena kita. Semut itu boleh kata makhluk lain, ya. Jadi di sana kita lihat bezanya Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Firaun. Ini kawan tersebut yang beritahu saya lah. Saya tanya dia, kalau pemerintah ini yang sekarang kita asyik bertukar, tapi masih ada lagi korupsi dan kezaliman, macam mana nak selesai menurut Al-Quran? Dia jawab begitu, bahawa manusia ini kalau nak jadi pemimpin, ambillah contoh dalam Al-Quran, iaitu Nabi Sulaiman AS. Jangan ambil contoh Firaun. Firaun pun raja, tapi dia sombong, dia takabur, dia anggap diri dia boleh bagi kesenangan dan kesusahan kepada rakyat. Malah dia anggap diri dia Tuhan, dia boleh hidupkan siapa dan matikan siapa dikehendaki. Dan dia soal Tuhan Nabi Musa AS, siapa Tuhan kamu? Ya, itu kisah. Tapi Nabi Sulaiman jadi raja, pemerintah, tetapi dia ada hikmah, dia ada prihatin. Semut-semut dia perhati, dia seolah dengar. Ini tafsirnya bukan dia dengar fizikal. Kita lihat ada semut-semut sekeliling kita, iaitu makhluk yang lemah, tapi apakah kita dengar? Apakah kita sedar? Itu tafsir amat cantik. Itu saya dah berapa kali saya kongsikan, saya ambil peluang ini untuk kongsikan, ya. Bukan clickbait. Okay. Maaf kalau clickbait, boleh swipe. Tetapi saya tambah lagi satu tafsir, iaitu kalau awak semut, kalau awak lemah, jadilah kisah semut dalam kisah tersebut dalam surah An-Naml, iaitu mesti beritahu semut-semut lain, wahai semut-semut lain, berjaga-jaga. Nanti Nabi Sulaiman, tentera dia lalu, dia akan terbijak kita. Ini peranan kita sekarang ini, rakyat. Kita perlu bersuara, beri amaran kepada
semut dengan cara baik, bahawa ada satu kemungkinan atau satu tiadaan kamu boleh dipijak, kamu boleh ditindas. Itu yang saya buatlah dalam ID digital. Telah kena kodam, ya. Tapi tak apa. Suara kita ni suara kecil. Yang penting kita ingat semasa kita kecil, laksanakan tugas yang disebut dalam Quran tadi, dan bila kita besar, tahu watak atau peranan atau jiwa atau akhlak apa yang harus kita lakukan, kerana Allah janji dia boleh naikkan siapa dia suka, dia boleh jatuhkan siapa dia suka. Ia adalah kehendak dia. Hidayah pun sama. Allah yadi man tasya, dia beri kepada siapa dia suka, dia boleh tarik daripada siapa dia suka. Kita ni dikatakan memilih, diberikan kebebasan berusaha. Sebenarnya memilih, usaha sebenarnya semua Allah dah takdirkan. Kita pilih, ada depan kita. Awak nak jadi begini ke baik ke, ada buruk. Ada dalam surah Syams, iaitu Allah jadikan langit, matahari, bumi semua disusun. Bila kita lahir, kita nampak alam. Inilah metafizikalnya. Dan bila kita mati kiamat, dia tergulung. Surah Waqiah, dia tergulung. Dan kita akan bangkit. Musyrikin tak percaya. Kalau kita tak percaya, kita musyrikin lah. Simple aja. Mesti ada musyrikin dalam dunia ini. Tapi dalam surah As-Sam, lepas tu dia sebut, Allah jadikan kita, nafs kita dibentuk. Nafs kita terpulang pada kita nak jadi baik, mengilap dia jadi baik. Jadi baik ialah memberi peringatan dan mengamalkan amanu wa amil soleh. Di sana bukan sebut kaum, ada orang perjuangkan kaum. Ini kena beri amaran. Allah tak pentingkan kaum, Allah tak pentingkan Bani Keturah, Allah tak pentingkan Ahlul Bait, Allah tak pentingkan milad Ibrahim yang dimaksudkan. Nabi Ibrahim doa bukan zuriat dia, bukan keturunan, bukan keturunan Sarah atau Hajar. Anak yang soleh, ada satu tafsir lebih cantik, murid yang soleh, anak murid yang soleh. Dia ada anak. Tak mungkin Nabi Ibrahim tu dia tak subuh dengan isteri dia tiba-tiba boleh beranak. Tak mungkin. Cara kita kata cara saintifik yang Allah jadikan sunnahnya, ya, di mana dia ada anak. Banyak nabi, ramai anak, ramai isteri, tetapi jarang jumpa yang soleh. Jadi dia berdoa kepada Allah, saya selama ini tidak ada anak murid yang soleh. Itu Allah datangkan itu. Tak semestinya zuriatnya. Ini tafsir yang baru. Tetapi adalah murid yang soleh. Macam saya ada anak, tapi saya nak cari murid yang soleh. Saya doakan, cari apprentice yang saya boleh ajar turun ilmu saya. Dalam tafsir yang saya baca itu pun menyatakan bahawa Nabi Isa ada ayah. Ini pun hikmah. Kita kena lihat dari sudut naratif seluruh Quran, ya. Baru kita siuman, baru Quran ni jadi pedoman. Yang hari ini dah tidak lagi jadi pedoman. Dia jadi macam satu kitab topekong di dinding, di robok, tak dibaca, hanya dijampi, diratib. Ini concern saya. Ini saya alhamdulillah nampak bila saya daripada bangsa Cina, masih Cina, Allah jadikan saya memeluk Islam tanpa dijangka. Saya tak duga saya akan memeluk Islam. Agak mak saya, ibu saya terkejut. Kenapa awak memeluk agama orang Melayu? Awak masuk kuil Melayu, ini kata-katanya. Awak tak mahu kuil Kristian, awak boleh masuk kuil Buddha. Awak tak mahu kuil Konfusi, awak boleh masuk orang putih. Jadi saya cuba terang kepada dia Islam. Ibu saya, yang masih hidup, saya sentiasa doa untuk dia. Tapi saya ingin sampaikan ini, berkongsi. Saya harap tuan-puan terima apa yang baik. Kalau tak baik, itu dah bisikan iblis lah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.